kebanyakan kita terlibat dengan bab hutang, dan Islam mengharuskan hukum hutang. Tak ada salah. Bahkan besar pahala orang yang memberi hutang. Kenapa memberi hutang? Kerana ada orang yang minta hutang. Maka bab meminta hutang ini diharuskan dalam agama, tetapi tidak digalakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat muslimin dan muslimat rahimakumullah. Tuan-tuan dan juga puan-puan sekalian, kita mulakan seperti biasa pertemuan kita pada malam ini dengan membaca 10 ayat yang pertama dari surah Al-Kahfi. Hadza wa billahi taufiq. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. ربي يسر ولا تعسر بتميم الخير يا ذا الجلال والإكرام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إذ قال الله سبحانه وتعالى في كتابه وهو أصدق القائلين وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله مولانا الكريم. Yang bermaksud firman Allah Azza wa Jal, dan hendaklah kamu bertolong-tolongan di dalam melakukan kebaikan dan perkara taqwa. Bertolong-tolonglah kamu, kata Allah, dalam hal itu. Dan janganlah kamu bertolong-tolongan dalam bab melakukan dosa, yakni maksiat. Dan janganlah kamu bertolong-tolongan dalam perkara permusuhan, pergaduhan sesama kamu. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah Ta'ala maha berat azab siksanya, yakni bagi sesiapa yang melanggar perintahnya. Yang berbahagia Tuan Imam, juga seluruh pegawai serta jawatan kuasa Masjid Tengku Abdul Rahman Putra, Kuala Kedah, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala, kerana dengan izin dan inayah, bahkan taufik daripada Allah Azza wa Jal, maka pada malam ini sekali lagi kita diizinkan Allah untuk bertemu dalam suasana majlis ilmu, suasana yang paling dicita-citakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan pertemuan malam ini, tuan-tuan dan puan-puan, sebagaimana biasa kita menggunakan kitab 40 hadis akhlak mulia. Dan pada malam ini, tuan-tuan, dengan izin dan taufik daripada Allah, kita masuk membicarakan hadis yang ke-38. Hadis yang ke-38 di bawah tajuk membayar hutang membayar hutang dengan baik. Membayar hutang dengan baik. Sebelum itu, tuan-tuan, saya memohon banyak-banyak kemaafan kerana malam ni suara tak apa nak clear. Suara tak apa nak clear, tuan-tuan. Semalam lagi tak clear langsung, hari ni clear sikit dah. Kerana kemarin, tuan-tuan, saya melatih budak sekolah saya yang baru darjah 5, yang baru tahun 5, untuk masuk pertandingan baca khutbah Jumaat. Masuk pertandingan baca khutbah Jumaat. Umur baru tahun 5 ataupun 11 tahun. Pertandingan membaca khutbah Jumaat peringkat negeri. Lepas itu pula, tuan-tuan, guru besar bagi kata dua pada saya. Kalau tak menang, ustaz tak usah baca khutbah. Oh, dia sabit dengan kita pula kan. Kalau tak menang, ustaz tak usah baca khutbah. Pastikan menang. Punya pulun, tuan-tuan, walaupun dia yang masuk bertanding, kita sama naik dengan dia juga budak ni. Duk ulang, saya rasa 15 kali lebih khutbah Jumaat. Kita duk dengar khutbah Jumaat 2 ya, tuan-tuan.
ni lebih pada 15 kali. Ulang, sedap-sedap suara pun tak ada lah. Maka malam ni dia agak rock sikit lah suara saya ni, no? Kalau tak jelas itu minta maaf lah. Baik, riwayat yang kita bawa pada malam ni tuan-tuan, riwayat yang ke-38 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yataqadahu fa'aghlaza lah fahamma bihi ashabuhu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'uhu fa inna li sahibil haqqi maqala ثم قال أعطوه سنا مثل سنه قالوا يا رسول الله لا نجد إلا أمثل من سنه قال أعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء متفق عليه أو رواه البخاري ومسلم. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah, bahawa seorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana mahu menagih hutang dari baginda, dan ia pun mengesatkan perkataannya di hadapan baginda. Maknanya seorang lelaki datang bertemu Nabi untuk menuntut hutang dia kepada Nabi. Maknanya Nabi berhutang kepada dia, dan waktu dia menuntut hutang itu, dia mengeluarkan perkataan yang agak kasar sewaktu menuntut hak dia daripada Nabi. Melihat keadaan ini, hampir sahaja sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sesuatu yang jahat, yakni yang kasar terhadap orang tadi yang cakap lebih kurang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, biarkanlah dia berbuat demikian, kerana orang yang memiliki hak itu ada kebenaran untuk dia bercakap sesuatu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, a'tuhu sinnan min sinnih, a'tuhu sinnan mithla sinnih, bayarkan kepadanya seekor binatang yang sama umurnya dengan yang aku hutang dahulu. Nabi hutang kambing daripada dia. Nah, bila datang waktunya, mai lelaki ini tuntut hutang kambing tu dari Nabi. Maka Nabi perintahkan sahabat, bayarkan kepada lelaki itu seekor kambing yang sama dengan umur yang aku hutang daripada dia. Sama umur kambing juga. Sahabat menjawab, wahai Rasulullah, kami tidak mendapati kecuali yang lebih tua dari umur yang engkau berhutang dahulu. Bila nak bayar hutang Nabi kepada lelaki ini, sahabat tengok-tengok kambing yang Nabi ada ini semua yang lebih tua daripada umur yang mana kambing yang Nabi pernah hutang dulu, yang ada pada Nabi yang lebih tua, yang lebih besar daripada usia kambing yang pernah Nabi hutang dulu. Lantas Nabi kita menjawab, bila beginilah yang disampaikan kepada sahabat, tak ada kambing yang sama umur, yang ada yang tua ya Rasulullah, yang lebih besar. Nah,
Maka Nabi kita menjawab, bayarkanlah kepadanya. Bayar juga walaupun kambing ini lebih besar. Kerana orang yang paling baik di kalangan kamu ialah orang yang paling baik cara ia membayar hutang. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Riwayat kita malam ni tuan-tuan nak menceritakan tentang adab ketika membayar hutang. Adab ketika membayar hutang. Yang dalam riwayat sebelum ni kita jumpa Nabi pernah menyebut Allah Ta'ala merahmati seseorang yang samhan idza qada, bertolak ansur ketika membayar hutang. Bukan berangsur-angsur, tetapi bertolak ansur ketika membayar hutang. Dan termasuk dalam bab bertolak ansur ketika membayar hutang itu ialah, kata ulama, sama ada dia menyegerakan membayar hutang itu, janji sekian-sekian waktu, tetapi orang yang hutang ini dia bayar awal daripada tempoh dia. Kita semua terlibat dengan hutang, tuan-tuan. Nak beli cash, kita tak ada tunai, kita tak ada duit yang terimpun. Abang Kod tak apa, duit banyak. Duit banyak ni Abang Munir, Abang Kod kita ni beli mutu cash. Betul tak Abang Kod? Jangan duk muhung dalam masjid ni. Nak cash, LC beli cash. Saya pun beli hutang dulu ni. Kemas Abang Kod ni. Tak, kalau Abang Kod pun dia tak bohong, saya pun tak boleh bohong. Saya beli LC dulu tuan-tuan, Yamaha LC hutang. Hutang dengan kedai. Abang Kod tiba-tiba saya dengar beli cash. Mendengung kita tuan-tuan. Allahu Akbar. Kebanyakan kita terlibat dengan bab hutang. Dan Islam mengharuskan hukum hutang. Tak ada salah. Bahkan besar pahala orang yang memberi hutang. Yang dalam satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'aitu lailata usriya. Ra'aitu lailata usriya bi ala babil jannah." Aku melihat pada malam Isra dan Mi'raj tertulis pada pintu syurga itu, "As-sadaqatu bi asyri amsalihah." Pahala sedekah nisbah 10 pahala. Wal qardu, dan adapun pahala memberi hutang, kalau kata ada bab bagi hutang, mesti ada bab minta hutang, baru ada bab memberi hutang. Kenapa memberi hutang? Kerana ada orang yang minta hutang. Maka bab meminta hutang ini diharuskan dalam agama, tetapi tidak digalakkan. Berhutang biarlah sewaktu kita berhajat. Berhutang biarlah sewaktu kita memerlukan belanja itu. Jangan jadikan hutang itu sebagai keseronokan kita. Kerana dia boleh membawa kepada kecelaan dan kebinasaan. Silap hari bulan. Silap hari bulan, dia boleh bawa kehinaan dan kebinasaan, bahkan permusuhan sesama kita. Gunakan hutang pada bab dia, waktu-waktu dia. Adapun memberi hutang itu, kata Nabi SAW, ditulis pada pintu syurga itu bithamaniyata asyar, dengan nisbah 18 pahala. Sedekah 10 nilai nisbah dia, sedekah tu. Adapun memberi hutang 18 pahala. Besar lagi pahala memberi hutang ni. Cumanya tuan-tuan, ketika kita berhutang dengan seseorang, datangkan adab dan akhlak sewaktu membayar hutang. Sama ada yang kita habaq tak sah,
menyegerakan membayar hutang sekiranya kita mampu berbuat demikian. Ataupun dalam bab akhlak membayar hutang ini, lebihkan nilai yang kita hutang itu sewaktu bayar. Lebihkan hutang, kalau kata 1,000, bayarlah 1,000, RM10 kan. RM10 itu main mana? Jasa baik dia pada kita, tolong waktu kita susah. Ataupun kita tak lebihkan nilai apa yang kita hutang daripada pihak kita, tapi kita bagi hadiah pada dia. Kita bagi hadiah pada dia apa-apa sesuatu yang menyeronok dan menggembirakan dia, tanda dia pernah buat kebaikan kepada kita, maka kita zahirkan tanda terima kasih pada dia. Belilah buah-buah ke, kan, apa-apa cendera hati ke, sebagai tanda terima kasih pada dia. Baik, ini ada akhlak sewaktu membayar hutang. Bahkan Nabi pernah membayar hutang seekor kambing yang Nabi pernah hutang pada seseorang. Patut bayar kambing yang sama umur, tapi Nabi perintahkan kambing yang nak dibayar semula itu kambing yang lebih besar dan yang lebih berusia lagi. Lagi besar, lagi tinggi nilai dia. Nak buat akikah pun dia ada umur. Tuan-tuan, nak buat korban pun dia ada umur, kambing ni. Maka umur tu jadi nilai pada kambing. Nabi lebihkan umur kambing yang Nabi bayar itu. Nampak ada akhlak Rasulullah. Nabi bukan suruh saja, tuan-tuan, buat yang ni, buat yang ni, buat yang ni, namun Nabi tak buat. Itu bukan cara Nabi. Sebelum Nabi menyuruh sesuatu adab dan akhlak, Nabi terlebih dahulu melakukan perkara itu. Nabi terlebih dahulu maknanya mencontohi, melaksanakan, mempamerkan akhlak itu. Berbalik pada kita pula, kadang-kadang kita suruh orang buat baik, kita belum tentu buat. Tapi kalau daripada Nabi SAW, apa-apa kebaikan yang Nabi suruh buat, bab ihsan, bab kebaikan, Nabi terlebih dahulu menjadi manusia yang mencontohi akhlak itu. Baik, berhutang memang tidak digalakkan dalam agama. Kalau semata-mata nak jadi habit, jadi tabiat, berhutang tidak digalakkan, tuan-tuan. Kerana hutang itu menghinakan kita di siang hari dan mendukacitakan kita di waktu malam. Sebab bila kita berhutang ni, tuan-tuan, satu bab pula fikir nak bayar. Satu bab fikir nak bayar. Kalau tak lepas hutang lagu mana? Fikir pula kalau celah-celah tak lepas ni, mati pula kita. Tuan-tuan dan puan-puan, saya jumpa seorang perempuan, umur dia 96 tahun. Umur dia 96 tahun. Tuan-tuan nak cari dia, tuan-tuan pergi Masjid Ar-Rahmah, Kampung Limbung, Langgak. Location rumah dia di mana, ustaz? Tuan-tuan tak payah minta location daripada saya. Tuan-tuan nak jumpa dia, tuan-tuan pergi masjid. Dia jemaah tetap dan berpencin di masjid itu. Tuan-tuan, jemaah tetap dan berpencin. Pergi masjid ada pencin ke? Dah, nak abang kata 5 waktu dia ada di masjid waktu salat jemaah. Umur 96 tahun. Dan dia sampai sebelum jemaah lelaki yang pertama sampai. Dia sampai dulu. Dia sampai, dia main masjid, bukan naik kereta, bukan naik motor, bukan tumpang siapa-siapa.
Dia jalan kaki. Bila saya tanya jemaah masjid, jauh mana rumah tok ni dengan masjid ni? Lebih kurang 0,5 kilo. Kita bangkak noh. Nah, kereta 3,000 cc belum tentu main masjid lagi. Noh, rak tank 1,000 tiap tahun bayar. Bukan insurans lagi, rak tank 1,000 tuan-tuan. Nah, abang kata cc tinggi, insurans telah lah tuan-tuan. Insurans saja 30,000. Kita insurans berapa? RM4. Nah, rotan kereta saya 700 tahun. Dia bukan 700 ya. Nah, belum tentu boleh bawa dia ke masjid. Hak ni jalan kaki tuan-tuan. Dia tanya saya satu soalan. Ni live ni tuan-tuan ni. Tuan-tuan boleh tengok rakaman ni. Tuan-tuan, orang yang di situ, qaryah tu, boleh menyaksikan kebenaran yang saya kata. Orang kampung Limbung, Langgak. Dia kata, Ustaz, boleh tak saya halalkan hutang orang pada saya? Saya kata, tu banyak mana orang hutang dengan tu ni? Dia kata, tak banyak, 12,000. Bukan, ni ulang suara nah. Ni suara tak dengar ni, suara do Tegalan Timbul ni. Bukan RM12 nah. Bukan RM120. Bukan RM1,200. 12,000. Ulang suara, 12,000 orang hutang dengan dia. Datuk nak halal berapa? Pasal apa tu nak halal hutang ni? Cerita dia, Ustaz, dia hutang tu dekat 20 tahun lah. Hidup lagi dah kawan ni? Awak tak hidup. Tapi cerita dia, kita mai satu jalan. Dia nak cerita kat saya lebih kurang macam ni lah. Kita lalu satu jalan, dia kena jalan lain lah. Cara lagu tu kita faham tuan-tuan. No? Kira nak elak, nak lari diri lah dari bayar hutang. Ataupun kalau bertembung, tak ada jalan lain lah, buat-buat kelih kot lain. Tapi waktu nak minta, sehari 18 kali mai. Saya kata tu hak tu, nak minta pun boleh, nak halalkan pun boleh. Tapi boleh saya tahu pasal apa tu nak halal? Kita ligan hangit. Nah, asal hitam kita ligan 12,000 tuan-tuan. Nah, 12,000 ni tuan-tuan, kalau kita susun not 50, pintu pagar masjid tu. Dia ada lagi not susun tak habis lagi, kan? Dia nak halal. Tahu dia kata pasal apa nak halal? Tok rasa tok tak berapa hari dah nak hidup ni, 96 tahun. Tak lama lah maksud dia. Tok takut kalau tok mati, dia tak selesai dengan tok. Tok takut kalau tok mati, dia tak risau kau tok mati, dia risau dia ni yang bagi hutang ni. Takut tok mati, dia tak selesai dengan tok di sana. Jadi biarlah tok halal lah. Saya kata terserah pada tok, terserah. Sebab tu tuan-tuan, hutang ni silap hari bulan boleh putih saudara, boleh putih kawan-kawan, boleh putih adik-beradik, jadi permusuhan pula. Tak sabit-sabit. Sebab tu jangan jadikan tabiat berhutang ni. Cuma hutang ni digalakkan waktu mana? Kalau benar-benar kita berhajat, silakan. Islam sediakan ruang dalam bab hutang ni. Dan bila saat nak bayar, tunaikan adab dan akhlak. Bayarlah. Jangan kona. Jangan mengelak. Kalau tak mampu bayar,
minta tangguh. Jangan block number, jangan WhatsApp tak reply, SMS tak reply, call tak jawab. Pergi tukar nombor pula. Tukar nombor pula kan. No. Allahu Akbar kabira. Berhelah jangan. Tapi berjumpa. Hadap. Bagaimana kita jumpa waktu minta hutang dulu ni? Cerita hak benar-benar. Kalau benar, Allah permudahkan urusan kita untuk bayar hutang itu. Ini adab dalam Islam. Baik. Namun dalam keadaan tertentu, kadang-kadang walaupun Islam tidak galakkan kita berhutang tanpa sebab, namun dalam keadaan tertentu kadang-kadang kita terpaksa berhutang. Untuk apa ni? Memenuhi keperluan yang sangat mendesak. Perlu sangat. Maka silakan guna ruang peluang itu. Maka apabila kita berhutang, hendaklah kita menepati janji. Tu dia kata pengarang, bila kita berhutang ada janji nak bayar tempoh kan, kita yang berjanji. Dalam sebulan lagi insya-Allah lah saya mai balik lah, saya bayar lah. Tak usah cari saya akan cari. Oh, hebat lah kan. Allahu Akbar kabira. Baik. Dan membayar dengan sempurna, bayar cukup apa yang telah kita hutang, bayar cukup. Kalau mungkin ada halangan sehingga kita tidak mampu membayar hutang pada tempoh yang telah ditetapkan, maka hendaklah kita memberitahu kepada siapa? Kepada orang yang memberi hutang kepada kita, dengan menyebutkan alasan yang munasabah. Sebutlah. Orang pun tak marah, tuan-tuan. Orang pun rasa senang hati, tak ada prasangka. Ni pasal apa tak main bayar kan? Dah lebih seminggu dah tempoh dia janji dengan aku ni. Telefon tak angkat, dia pun tak telefon aku. Kan? Jadi dia main prasangka-prasangka, syak wasangka, sangkaan-sangkaan. Apa salah kalau kita cerita pada dia sebab apa kita tak mampu bayar lagi? Sebab apa kita nak minta tangguh? Itu adab. Sekiranya kita tak mampu bayar. Bahkan dalam Islam, orang yang bagi hutang, bila orang berhutang minta tangguh, Islam suruh raikan hajat dia. Apa kata Allah dalam surah Al-Baqarah, tuan-tuan, ayat 280? Wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah. Bila orang yang berhutang dengan kamu, kata Allah dalam surah Al-Baqarah, mengalami kesukaran untuk bayar hutang kamu, fanaziratun ila maisarah, bagilah tangguh waktu-waktu yang dia senang nak bayar, dia mampu nak bayar. Kita pun tahu bab ni, tapi sampai tak mau habaq langsung, ghaib. Apa cerita? Hang jadi ikut mana? Hang pi mana? Dia mula tuan-tuan ni. No? Bab hutang ni semua kebanyakan kita terlibat, tuan-tuan. Sama ada kita memberi hutang, sama ada kita memang berhutang atas keperluan-keperluan tertentu. Nak beli rumah, tuan-tuan, mana kita ada cash? Berapa orang yang ada cash, tuan-tuan? Ada, tapi tak semua. Nah, laksanakan tanggungjawab bila kita bayar. Kalau bercara ansuran, bayar secara ansuran. Jangan lari daripada tanggungjawab membayar hutang itu. Kalau mungkin ada halangan sehingga kita tidak mampu membayar hutang pada tempoh yang telah ditetapkan, maka hendaklah kita memberitahu kepada orang yang memberi hutang kepada kita dengan menyebutkan alasan yang munasabah, dan hendaklah kita meminta maaf daripadanya.
Pasal apa kita kena minta maaf? Pasal hak dia kita ambil atas nama hutang tu. Patut apa yang kita hutang tu, dia boleh belanja untuk diri dia, dia boleh belanja untuk keluarga dia, dia boleh belanja untuk hajat-hajatnya. Tapi dengan sebab dia bagi hutang pada kita, kuasa belanja dia kurang kerana dia bagi hutang pada kita. Tiba-tiba waktu dia nak, dia pun ada, minggu ni ikut-ikut kawan tu nak main bayar hutang lah dengan aku, dia abang kat bini dia lah apa kan. Lepas pun tak apa abang, bila main bayar hutang, abang belilah hadiah apa ke, buatlah benda-benda nak sampai balik hutang tu pada dia kan. Plan, tiba-tiba tuan-tuan, bila waktu kawan tu nak bayar hutang, tak main. Habang-habang call minta maaf. Pasal apa? Ada mustahak lain tak mampu bayar ke apa ke. Habang minta maaf tu. Jangan duk belagak pula, kan? Jangan duk sombong pula. Sebab orang yang bagi hutang, lepa pun ada hajat juga dengan duit yang kita pegang tu, yang kita belanja sebelum ni. Dan orang yang bagi hutang, tuan-tuan, sebenar-benar bukan semua orang senang. Tapi bagi hutang tu pasal apa? Kesian kat kita. Tuan-tuan bagi hutang kat kawan, tuan-tuan senang ke? Tak sangat. Tapi dah kawan baik, sahabat, baginya. Tapi kita pun bukan sendiri orang senang. Bukan senang, bukan kaya cukup-cukupnya, tapi nak meraihkan hajat orang, kesusahan orang, nak memudahkan urusan mereka. Yang Nabi kata, man qada hajata akhihi, sesiapa yang menunaikan hajat saudara dia, qadallahu hajatahu yaumal qiyamah, Allah pula akan tunai hajat dia sewaktu hari kiamat. Kita nak ambil fadilat tolong orang ni, dan kita sendiri bukan orang senang. Tiba-tiba kita tak boleh bayar, orang yang hutang ni tak boleh bayar, habang kat kawan yang kita berhutang tu, minta maaf pada dia. Tu adab waktu kita bayar hutang. Sampai peringkat tu Islam jaga adab sama-sama kita ni. Dan jangan keadaan menjadi terbalik. Terbalik lagu mana? Orang yang memberi hutang terpaksa datang ke rumah kita. Patut kita yang pergi cari orang yang kita hutang. Ni orang yang kita hutang mai cari kita. Pasal tak jumpa kita lama mana dah. Jangan sampai peringkat tu. Sudahlah dia memberi hutang kepada kita, kemudian dia pula yang berulang alik ke tempat kita untuk menerima hutang itu. Pergi carilah, tu ada, tu akhlak. Cari orang yang kita hutang tu, bukan lepas mai cari kita. Tapi yang lepas cari tu pasal apa? Ada something wrong at somewhere, ada masalah. Jangan sampai peringkat tu. Hubungi orang yang kita hutang, kontak dia, jumpa dia, berhubung dengan dia, maklum apa yang sebenar berlaku, dan minta maaf. Dan sesudah itu minta tangguh cara baik. Jangan larikan diri. Sudahlah dia yang beri hutang kepada kita, kemudian dia pula yang berulang alik ke tempat kita untuk menerima hutang itu. Orang yang beriman akan membayar hutang tepat seperti tempoh yang dijanjikan. Bahkan ia membayarnya dengan cara yang memudahkan orang yang memberi hutang itu. Seperti apa? Seperti dihantar ke rumahnya atau diberikan bayaran yang lebih baik lagi. Macam kita abang tadi lah, pergi cari orang yang kita berhutang. Waktu bayar pula lebihkan sikit kalau kita mampu. Tanda apa? Terima kasih kita pada dia. Dia tak letakkan lebih tu. Kalau dia yang letakkan, itu riba, haram. Tapi ini bukan dia orang yang bagi hutang tu letak. Kita yang berhutang secara ihsan, kita nak zahirkan terima kasih kita pada dia, kita bagi lebih pada pihak kita sendiri. Mai ke depan kalau kita sesak, dia pun seronok tolong kita, tuan-tuan. Duk nampak sekali kalau bayar lebih pula apa sekali lagi. Nampak? Betul-betul kena ingat, bukan semua orang yang bagi hutang kita orang senang, bukan. Sebab tu bila sampai waktu dia, jumpalah. Kalau kita tak mampu bayar, minta maaf dan minta tangguh.
Kalau kita mampu bayar sepenuh apa yang kita hutang. Dan kalau kita mampu lagi, segerakan pembayaran itu walaupun masa bayar belum sampai. Ini adab dan akhlak pada posisi atau pada sudut seorang yang berhutang kepada seorang ataupun pihak yang lain. Jadi tuan-tuan dan juga puan-puan, muslimin dan muslimat rahimakumullah, apa yang kita bicarakan ini menjadi pelengkap riwayat-riwayat yang kita baca sebelum-sebelum ni. Allah Ta'ala merahmati seorang yang samhan, bertolak ansur ketika menjual sesuatu, samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara, yang Allah merahmati seseorang yang bertolak ansur ketika membeli sesuatu, wa samhan idza qtada, Allah merahmati seseorang yang bertolak ansur ketika menuntut hutang orang kepada dia, wa samhan idza qada, dan Allah Ta'ala juga merahmati seseorang yang bertolak ansur ketika membayar hutang dia kepada seseorang. Dan kita bawa riwayat itu pada malam ini. Adab dan akhlak, tepati janji kita. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan, rasa qadar itu pertemuan kita pada malam ini. Mudah-mudahan ada kebaikan dan memberi pencerahan apa yang dianjurkan oleh agama buat sekalian kita, insya-Allah, apabila kita terlibat dalam bab hutang itu. Insya-Allah, moga Allah permudahkan urusan kita untuk membayar hutang. Allahumma amin. Dan kita akhiri dengan membaca surah Al-Mulk. Hadza wa billahi taufiq. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.
هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك هذا وبالله توفيق والرعاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته